bagaimanakah menerangkan maklumat jarak di antara dua titik pada satah kertas. Okey, so kalau awak tengok dekat muka surat 122, okey, kat situ ada padang, futsal. Nampak kelas? Saya besarkan sikit tak nampak. Okey, kita ada padang futsal. Lepas tu kita ada apa? Kita ada masjid. Okey, kita ada rumah, kita ada kedai, ada sekolah. Dan diberi bahawa pelan kedudukan tempat ini adalah pelan yang sering dilalui oleh Azri. Alright. So di sini macam mana kita nak tahu koordinat? Okey, biasanya koordinat ini kita akan lihat kepada titik. Alright. So diberi sini 1 kilogram, 1 kilometer. Bermakna setiap sendat ini ukurannya adalah 1 kilometer. Okey, ini adalah pada paksi X, ini adalah pada paksi Y dan sendat ini memberi nilai 1 kilometer sebab 1 unit grade ini adalah 1 kilometer persegi. So, kalau kita data, kita senanglah nak bagi koordinat. Kalau cikgu tanya awak, apakah koordinat kedai? Apa jawapan awak? Koordinat kedai. Berapa jawapan awak? Kita akan baca koordinat dari apa? Kalau saya ada X, ada Y, kita akan baca paksi X dulu baru paksi Y. So, kalau koordinat kedai, dia akan jadi berapa? Ke kanan atau ke kiri? Kelas, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Very good. Okay, good. Ke kanan. So, berapakah nilai koordinatnya? Ke kanan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, koordinat kedai. Okay, ke kanan ialah 5 nilai positif. Okay, dan pada koordinat Y, paksi Y berada pada 1, 2, 3. So, koordinat dari kedai ialah 5, 3. Boleh? 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 Okey, so kalau cikgu dapat koordinat sini 5, 3. Okey, dan masjid, apakah koordinat masjid? 1, 2, 3. 3 ke kanan, betul? Ke kiri. Okey, pada paksi X, pada paksi Y berapa? Pada paksi Y berapa? 4. 4 ke? Tidak betul. 1, 2, 3. Berapa? Okey. So sekarang ni kalaulah Azri dia bergerak dari kedai ke masjid, kita dah tahu koordinat masjid dia ialah 3, 3. Okey. Kedai dia adalah 5, 3. Alright. Boleh? So ini koordinat yang kita boleh baca dalam pelan. So hari ni macam mana kita nak cari jarak? Okey, nak cari jarak kita ada formula. Jarak perjalanan dari kedai ke masjid. So kita akan ambil jaraknya. Kita akan lalui jaraknya dengan menggunakan teorem Pythagoras sebenarnya. Kalau awak tengok dari sini ke sini kita dah sambungkan garis. Cikgu gunakan pembaris, cikgu sambungkan pembaris ini. Dia akan bentuk satu segitiga. Okey, dia akan bentuk satu segitiga. Okey. So, jarak kat sini. Dari kedai, dari masjid ke kedai. Okey. Okey, kita nak jarak masjid ke kedai. Okey, jadi dia mesti akan bentuk segitiga. Kat sinilah akan wujudnya. Okey, akan wujudnya apa kelas? Kita akan wujud formula bagi jarak. Okey, so kalau tengok muka surat 1, 2, 3. Okey, kita ada formula jarak kat situ yang kena awak ingat iaitu jarak ialah kalau ini masjid, ini kedai, kita nak tahu jarak ni. Okey, kita akan bina segitiga dulu. Bila kita bina segitiga, dia akan bentuk sudut 90 darjah dan kita kena cari jarak dari sini ke sini.
pada paksi Y. Berapakah jarak pada paksi Y ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So di sini 6. Okey, berapakah jarak pada paksi X? Pada paksi X jaraknya berapa? Kelas dari paksi X sini ke sini berapa jarak dia? 1, 2. Betul? So kita dapat segitiga dan kita nak cari nilai ni. Inilah kita panggil dia jarak. Okey, jarak antara dua apa kelas? Dua titik. Setiap kali nak buat jarak bina segitiga, kerana apa? Kerana kita akan gunakan formula teorem Pythagoras. So dalam formula koordinat, okey, kita akan buat katalah ini sebagai A, titik A dan ini titik B. So jarak AB, okey, AB ialah kuasa 2 sama dengan jarak AC, kalau kat sini AC. So AC kuasa 2 tambah dengan CB kuasa 2. Ini formula jarak. So kalau saya nak cari jarak dia, alright. So, okey, 6 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, awak jumlahkan. Dapat jawapan 40, awak tekan search. Tekan answer. So, akan dapat jawapan di situ. Jawapan di situ ialah 6 perpuluhan berapa? 6.325. Dapat tak? 325. Boleh kelas? Boleh? Boleh tak? Nampak tak? Nampak kelas? Okey, so kita nak tengok macam apa yang cikgu maksudkan tadi. Macam mana kita nak cari jarak. So, kalau diberi contoh seperti contoh 1. Alright. Okey, so tentukan jarak di antara dua titik serata. So, kat sini dia tak ada bentuk segitiga. Okey, dia hanya bentuk jaraknya daripada paksi Y. So, berapakah jawapan kita kalau cikgu tengok? A bagi B, berapakah unitnya? Kelas, kita bilang semula 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jarak A ke B adalah 6 unit. Okey, jarak A ke B adalah 6 unit. Sebab dia tak melibatkan segitiga dan kita tak perlu buat teorem Pythagoras. Okey, kalau B ni jarak dia adalah jarak mendatar. So, kita bilang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jarak dari P ke Q adalah 6. Tetapi tengok pada unit dia. Satu unit ni berapa kelas? Berapa? Satu unit berapa? 5. So, boleh tak cikgu jawab 6? Tak boleh lah sebab ni satu unit mewakili 5. Jadi, jarak yang kita kena buat ialah jaraknya ialah 6 kali dengan satu unitnya 5. Maka jaraknya adalah 30 unit. Okey, so dia bergantung kepada skala pada paksi awak. Okey, jom kita jawab soalan C. Berapa jawapan C? Jarak CD, jarak DE berapa? Berapa jarak DE? Berapa? 4 apa? 4 je. Betul ke 4? Memang 4. 1, 2, 3, 4. Tapi tengok skala. Skala ni berapa? Okey, darat dengan 10. So, dapat 40. Okey. So, tengok D. Apa jarak FG? Okey, berapa petaknya? 4. Jadi, jarak setiap ni adalah berapa? 4 ke 2? 2. Tengok pada paksi Y. So, jaraknya ialah beza paksi Y 2, 2, 2. So, 1, 2, 3, 4 darab dengan 2. So, jaraknya akan jadi 8 unit.
Okey, itu paksi. So di sini untuk melihat kepada jarak, kita kena lihat kepada skala pada paksi tu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, good. So contoh 1 kita dah settle. Saya pergi kepada contoh di mana kita akan terus kepada contoh 2. Okey. Contoh 2 di sini dia tak bagi gambar. Dia hanya bagi nilai koordinat pada A dan B. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. So kita ada titik ni dan titik ni, dia nak cari jarak. So bila kita nak cari jarak, pertama kita tengok kepada jarak di antara titik. Okey. So kalau awak tengok jarak mengufuk dia, kita akan tengok pada paksi. Kalau mengufuk mesti paksi apa kelas? Mengufuk mesti paksi X. So sini X, sini Y. Sini X, sini Y. So kalau kita cerita pasal paksi mengufuk, kita tengok mengufuk kita ialah 4 dan 2. Jadi nak cari jarak ialah 4 tolak 2. So 4 tolak 2, jarak mengufuknya adalah 2 unit. Okey. So kita tahu nilai mengufuk dia pada paksi X. Okey, macam mana nilai mencancang? Nilai mencancang kita ambil pada paksi apa kelas? Pada paksi apa? Right. Yes. So kalau paksi Y kita akan tolak. Kalau tadi awak tolak 4 tolak 2, sekarang awak kena tolak juga. Awak kena tolak apa? Negatif 3 tolak dengan negatif 3. Betul tak? So, negatif 3 tambah 3, maka tiada jarak mencancang. Sebab jarak mencancang dia adalah sifar. Kenapa sifar? Sebab paksi Y dia nilai yang sama. Faham? Paksi Y dia pada nilai yang sama, so tak ada. Kalau cikgu nak buat gambaran dalam bentuk graf, okey, 2 negatif 3 kat sini. Okey. 4 negatif 3 dekat sini. Okey. Jadi jaraknya hanya pada paksi mengufuk. Okey, kalau sini Kalau sini 2, sini 4. Okey, ini adalah negatif 3 dan ini adalah garisan yang kita nak cari. Maka garisan dia tak ada garis mencancang. Mencancang dia nilainya sifar. Dia cuma ada garis mengufuk iaitu 4 tolak 2. So jarak dia lah 2 unit. Faham? Faham kelas? Faham? So kalau so kalau yang ini B. B kita ada tak jarak bagi mengufuk? Ada tak jarak bagi mengufuk? Tak ada, betul tak? Yang kita ada ialah jarak bagi mencancang. Sebab nilai dia mengufuk nilainya sama, maka tak ada jarak. So bila tak ada jarak, kita tolak nilai mencancang. So 1 tolak dengan negatif 2, so jarak dia ialah 3 unit. Itu contoh 2. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okey. Yang ni cikgu cerita tadi. Yang dalam gambar rajah tadi. Jarak dari kedai ke masjid. Kenapa? Cikgu cerita pasal segitiga. Cikgu cerita pasal teorem Pythagoras. Sebab dia ada kaitan dengan jarak antara dua titik A dan B. Sekiranya jarak itu bentuknya garisannya sending. Begini. Dia boleh membentuk segitiga, maka kita kena gunakan dia teorem Pythagoras. So di sini, okey, dalam gambar rajah kita ada jarak A 1y, okey, 1 ialah pada paksi X, Y ialah pada paksi Y, dan jarak pada titik B X ialah X dan 3 ialah pada paksi Y. Diberi bahawa jarak bagi C ialah 1, 3. Alright, dan dia bagi awak jarak kat sini. A pergi C 5, okey. B pergi C 4. So macam mana nak cari nilai Y dan nilai X? Okey, macam mana nak cari nilai Y dan nilai X? Boleh cari tak? Sekarang kita tengok, bila dia adalah satu garis mencancang, maka automatik nilai pada paksi X dia sifar, tak ada jarak. Okey, dia cuma ada jarak pada paksi mencancang. So macam ni kita nak selesaikan. Kita buat persamaan di mana Y tolak dengan 3.
mesti sama dengan 5. So, Y kita adalah 5 tambah 3. So, 5 tambah 3 berapa kelas? Berapa? 8. 8. 8 ni bukan jarak. 8 inilah nilai bagi Y. Apa nilai Y? Ialah titik pada A iaitu 1,8. Okey, sebab dia bagi jarak tapi dia tak bagi koordinat. Okay. Sama juga untuk gambar rajah ni. Dia bagi nilai pada paksi mencancang yang sama. So, dan dia bagi titik. Okey, dan jarak bagi paksi mengufuk. Maka apa kita buat? 1 tambah X mesti sama dengan 4. Okey, boleh? 1 tambah tak tolak, sorry. Kita nak cari jarak, so kita kena tolak tolak 3, tolak 1 mesti sama dengan 3 pula. Sorry, cikgu buat semula ya. Sorry, kita nak cari jarak ni, maka kita kena tolak nilai X. Tolak dengan 1 mesti sama dengan 4. So, X sama dengan, bila pindah dia akan jadi 4 tambah 1, maka dapat 5. So, 5 ialah koordinat pada titik B. So, kita buat kesimpulan bahawa titik B adalah 5, 3. Okey. So, untuk contoh 3, dia bagi jarak pada paksi mengufuk dan mencancang. Awak kena cari koordinat. Okey. Now, kita cerita yang macam cikgu cerita tadi last. Okey. Macam mana kita nak cari bila kita diberi 2 titik A dan titik B? Boleh kelas? Boleh? Saya terus pada yang ni boleh? Boleh. Okey, sekarang saya bagi titik A ke titik B ialah satu jarak, okey, dan diberi bahawa jarak AC itu 6 dan jarak BC itu 4 seperti cikgu bagi contoh tadi. Maka kita akan guna kemahiran yang kita dah belajar iaitu teorem Pythagoras AB. Macam mana cari teorem Pythagoras? Awak kena ingat bahawa nak cari AB, pendek dengan pendek ni tambah kuasa 2 tambah kuasa 2. So, di sini akan jadi AB, okey, tambah dengan 4, sebab sini 4. Tapi nilainya dikuasakan 2, tambah dengan 6 kuasa 2. So, akhirnya bila kita dah selesaikannya, okey, 4 kuasa 2. Kalau cikgu buat terus 4B. Saya terus buat begini, 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, tekan kalkulator. Okey, macam nak tekan kalkulator? 4 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2, awak sama dengankan dulu dapat 52. Kemudian terus tekan apa? Punca kuasa bagi answer, awak akan dapat nilainya dalam nilai digit iaitu 7.21. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okey, itu kaedah teorem Pythagoras. Okey, kalau diberi jarak. Tapi kalau diberi titik, ini formula yang awak kena ingat. Kalau diberi titik, formulanya akan jadi begini. Apa maksud di sini? Awak kena ingat formula ni, cikgu nak awak salin formula ni. Ini formula kalau dia tak bagi jarak, dia bagi titik. Bila dia bagi titik, kita ada titik A. Kita ada titik A di sini. Okey. Dan kita ada titik B di sini. So, setiap titik ni dia ada nilai paksi koordinat. Iaitu paksi di sini X1, Y1. Kalau sini X1, Y1. Sini X2, Y2. So, dia berpasangan. Okey. So, bila kita nak tolak, kita kena ambil X2 tolak X1. So, X2 tolak X1, awak akan dapat nilai apa? X2 tolak X1 akan dapat jarak di sini. Sebab tu dia cari jarak. Betul tak? 5 tolak 1. Sebab sini koordinatnya pada paksi X ialah 1. So, 5 tolak 1 dapat jaraknya 4.
Okey, 4 tu dikuasakan 2. Sebab tu dia buat X kuasa 2 tolak X X2 tolak X1 kuasa 2. Kemudian nak cari jarak mencancang. Jarak mencancang kita tadi. Okey, jarak mencancang kita tadi. Y2 yang mana sini Jangan ambil salah. Kalau kita mula dengan X2, Y sini pun mula dengan Y2. Ini saya kena ingatkan supaya guna titik yang sama. Titik ni tolak titik ni. So X2 tolak X1, Y2 tolak Y1 kuasa 2. Maka kita akan dapat persamaannya. Kita masukkan nilai 5 tolak 1 kuasa 2. Kemudian 1 tolak 7 kuasa 2. Kita akan dapat nilai 4 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2. Kita tadi 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah dengan boleh. Itu saja untuk hari ini. Untuk hari ini kita hanya pergi pada jarak. So, saya nak cuba buat latihan jarak. Saya bagi latihan nombor. Okey, cuba buat Cuba buat untuk jarak. So, bagi awak soalan nombor 1, cari jarak mengufuk dan mencancang. Kemudian, sila buat soalan latihan 2 CD. Okey, 2 CD, BCD. Nombor 1 awak buat semua Itu saja untuk hari ini. Nanti saya update dalam Telegram. Okey, terima kasih kelas. Maaf.